Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد, yang saya kasihi kepada pengurusi surau Tuan Imam dan Bilal, yang saya kasihi kepada Tuan Haji Mu'ain dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bertemu dalam siri kuliah bulanan kita, dan kita mempunyai tajuk pilihan kita yaitu tentang doa. Kita dah bicara tentang persoalan doa pada bulan yang lalu, dan pada bulan ini pun kita masih meneruskan persoalan itu lagi. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, baik, di antara benda yang disebut oleh Nabi sebut layah lumar rizqa bidzambi yusibuhu. Di antara sebab Allah menghadkan rezeki pada kita. Rezeki ini tidak semestinya makan, minum, berdoa pun sebuah rezeki. Nak cerita kata doa ini sebuah rezeki kerana ramai orang yang bersembahyang tapi dia tak sempat nak berdoa. Macamlah kita hidangkan makanan, hidangkan biryani kambing. Bukan semua orang dia rezekikan boleh makan biryani kambing. Sebab apa? Sebab bila makan aja kambing, tak payah nak makan dengan kambing pun kepala lutut kita ini dah gerak dah rasa sakit dah. Memang sedap, tapi nak buat macam mana tak ada rezeki dia. Kadang-kadang kita pegang makanan nak bubuh dalam mulut, tak sempat masuk saja, kena bibir kita jatuh atas tanah. Maka yang itu dikira tidak ada rezeki. Betul tu apa yang disebut oleh ulama, rezeki itu apa-apa yang kita boleh ambil manfaat daripada dia. Rezeki bermakna rezeki, doa itu pun adalah rezeki. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menghadkan rezeki doa ini bidzambi yusibuhu, ialah kerana dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok lagi. Kata Allah Ta'ala, man jaa bisayyi'ati falahu man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala sebut, mana-mana seseorang manusia yang melakukan hasanah ataupun kebaikan, maka setiap kali dia lakukan kebaikan, satu kebaikan diberikan 10 kali ganda. Satu buat baik, senyum pada orang, maka senyum tadi dikalikan dengan 10 kali senyum, walau hanya sekali dia senyum. Mana hebatlah. Baik ni, niat nak buat baik pun kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, niat nak buat baik. Aku ni nak datang kuliah malam ni, ya, nak datang kuliah malam ni, niat tu dapat pahala dah. Tiba lepas maghrib tak datang. Sebab apa? Lapar sangat makan nasi di rumah. Bila makan nasi dia tak datang. Niat tadi dah dapat pahala. Datang pula masjid, datang pula surau, maka diberikan 10 falahu 'asyru amsalihha, diberikan 10 pahala. Datang aja, buat aja dapat 10 pahala. Berbeza dengan orang-orang yang nak buat jahat. Dia berniat untuk
Allah Ta'ala dosa. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang buat jahat, dia dah buatlah jahat, maka Allah tuliskan dosanya sebanyak mana kejahatan yang dia buat. Kalau 10 sen, 10 sen. Dia jadi ngajak takat keling je lah. Tapi kalau pergi jadi bubuk numbuk di muka ni, dua lah tu. Kan? Kata pula lagi tak guna punya orang, 3 lah. Bermakna Allah sediakan kebaikan ini 10 kali ganda baiknya, pahalanya, dan kejahatan itu banyak mana yang kita buat. Fala yujza illa mithlaha. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ulang balik apa benda yang kita sebut pada bulan yang lalu sebagai ulang-ulangan supaya kita faham. Baik. Dalam kita melakukan amalan seharian ini, maka berkaitan dengan ayat tadi, apa-apa yang ditentukan oleh Allah kita buat maka diberikan pahala. Sembahyang dapat pahala, kita hadir majlis ilmu dapat pahala, kita berzikir dapat pahala, kita bersedekah, kita berzakat dapat pahala, kita senyum pada orang dapat pahala, kita sediakan makan pada orang dapat pahala, kita sediakan makan pada orang kuliah dapat pahala, kita datang ke surau, kita bersihkan surau, ada pahala di sisi Allah. Kita datang surau, duduk saja pun ada pahala. Duduk, tak tahu nak buat apa, duduk pun ada pahala. Lebih baik daripada kita duduk di kedai kopi. Bermakna, buat kebaikan ini ada pahala. Itu yang pertama. Bermakna semua manusia dia nakkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Buat kerja ada balasan, ataupun kita buat kerja ada elam ataupun gaji yang dibayar pada kita. Yang kalau daripada Allah, gaji itu namanya pahala. Ya, betul. Kemudian dalam masa yang sama disebut dalam Quran perkataan masyhuda. Dalam Quran ada satu perkataan yang dipanggil masyhuda. Masyhuda ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita penolong, dalam bahasa kita lagi peguam bela. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita buat amalan yang baik di atas dunia ni kerana 2 sebab. Yang pertamanya kita nak kejar pahala. Pahala ni penentu kita buat sesuatu amalan ada pahala ataupun tidak, boleh lihat di atas dunia. Di atas dunia ni boleh lihat bagaimana orang ni kalau dia ada pahala, maka hatinya akan sentiasa tenang. Kemudian perangainya, sikapnya akan menjadi manusia yang baik. Itu ada pahala. Tapi kalau manusia ini dia sembahyang macam mana pun, tetapi sifatnya tetap sebagai sifat pendendam, maka tidak ada pahala daripada sembahyang dia. Dia masih makin sombong, dia makin takut, dia makin bersifat dengan sifat yang buruk lah. Dia dah pergi haji dah, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Sebab itu penentu pahala itu jiwa seseorang itu menjadi tenang. Dan apa jua yang dia buat diredai oleh Allah Ta'ala. Semuanya benda-benda yang baik. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam tuntutan membuat sesuatu amalan itu kerana pahala. Dan yang keduanya, tuntutan kita buat sesuatu amalan itu bukan sekadar pahala, tetapi nakkan amalan yang kita buat itu, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, selawat dan sebagainya, dijadikan sebagai masyhudan. Apa dia masyhudan? Peguam bela untuk menolong kita. Yang pertama di dalam kubur, yang keduanya di padang mahsyar. Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata, aku lihat seorang lelaki dari umatku, sanya mengenai seksa kubur, maka datang nisabnya melepaskan dia. Nabi sebut, dia kata, aku lihat umat aku ni di dalam kubur kena seksa, yang akan datang menyelamatkan dia. Apa dia menyelamatkan dia? Yang akan menjadi peguam untuk membela dia yang sedang berdosa itu ialah nisab. Apa dia nisab? Ni pusingan zakat. Pusingan zakat kita cukup setahun, kena bayar zakat. Maka pusingan zakat itu yang namanya Muhammad Nisab ni, dia datang dan menolong kita di dalam kubur waktu kita nak diseksa. Tuan-tuan, agak-agak kita lah,
tak dosa yang kita buat, kita tak bertaubat? Ada tak dosa yang kita buat, kita tak bertaubat? Kita tak berzina. Saya ustaz zina juga, minum arak, katakan isap rokok. Isap rokok makruh, dosa juga. Tapi tak apalah, isap rokok sebelum sembahyang maghrib. Bila sembahyang maghrib, Allah hapuslah dosa. Kebetulan kita duduk astagfirullahalazim. Sebab itulah tuan-tuan, kalimat istighfar ini mesti biasakan di mulut kita. Kita sebut selalu. Kerana apa? Nak supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita tahukah dosa kita ini yang kita buat tak sengaja itu kita dah minta ampun pada Allah. Kita kata tak apa, nanti aku pergi Mekah, aku minta ampun. Dekat pun dengan Allah Ta'ala di Kaabah. Tak sempat pergi Mekah, mati. Kena azab. Sebab itulah dosa-dosa kecil ni dia banyak. Kata Imam Ghazali, dosa kecil. Dosa kecil ni, dosa-dosa kecil. Dosa curi kasut orang, dosa delik pada orang, dosa kita sebut celupar mulut kita, disebut keburukan orang. Tapi bila dosa-dosa kecil ini dikumpul-kumpul, dia akan menjadi besar. Besar dan beratnya dosa di akhirat. Sebab itulah kalimat istighfar ni, jadikan dia sebagai amalan harian. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu apa dosa yang kita buat. Sebab apa? Ni nak selamat daripada diseksa. Kecualilah memang di atas dunia kita mengeluarkan zakat. Tuan-tuan tak ada padi. Tuan-tuan tak ada padi. Bayar zakat padi ini hasil daripada kita ambil beras, kita ambil padi di bendang, itu tinggi zakatnya 10%. Nak dibandingkan dengan zakat simpanan, tuan-tuan, baru 2.5%. Itu pun mesti dibayar setelah cukup setahun. Dan cukup pula nisabnya berapa? 3,600 ataupun 4,000. Kita ambil 3,600 ringgit lah. Cukup setahun 3,600 ringgit ada dalam bank, kita tak keluar. Maka tengok tarikh bila kita masuk, maka cukup setahun, maka kita nak kena bayar 1,000 baru 25 ringgit. Orang tanam padi ni teruk nak kena bayar sebab apa? 10%. Bermakna 1,100 ringgit. Bukan senang ujian pada mereka. 1,100 ringgit. Agak-agak kalau lah tuan-tuan tak tanam padi, kata ustaz, saya tak tanam padi, saya tanam durian. Saya tanam durian 1,000 pokok. Macam mana zakat saya? Agak-agak macam mana tuan-tuan? Macam mana zakat tuan-tuan tanam durian 1,000 pokok. Satu pokok boleh dapat 200 biji. Oi, kaya. Kaya tuan-tuan. Orang sebut ni rumah apa ni Pak Mak durian. Orang tahu kaya. Kaya kerana durian. Rumah pun bawa durian. Durian, semua jenis durian dia boleh buat. Lempuk dia jual. Durian busuk dia buat jadi tempoyak, jual mahal mau tempoyak. Satu bekas tu 10 ringgit, tolak belum jual. Kaya. Agak-agak zakat apa ni? Kalau tuan-tuan tanam tak sampai sebegitu banyak, kena bayar zakat kan durian? Durian kita tak payah bayar zakat sebab bukan makanan asasi. Kita tak tahu tuan-tuan makan durian setiap hari. Kita walau makan durian macam mana pun tetap nak cari nasi. Tetap nak cari nasi. Tak boleh aku kena makan nasi. Makan nasi itu adalah makanan asasi kita. Jadi macam mana durian yang nak dibayar dengan zakat? Bayarnya zakat daripada hasil durian. Duit yang kita dapat masuk dalam bank simpan, kita tak pakai 1 tahun, maka barulah dibayar melalui duit tadi. Duit simpanan kita 1,000 baru 25 ringgit. Itu pun mesti 3,600 datang. Oh gitu, saya ingat kok kena bayar. Tu yang saya tak mau tanam durian. Mulak dah. Silap lah, silap dengar, mungkin silap berita. Yang kena bayar hanya makanan asasi. Yang kita tanam beras ke tuan-tuan? Tuan-tuan tanam beras? Tuan-tuan tak tanam beras? Saya pun tak tanam. Tanam bendang. Ayah saya tu saya buat surau yang tuan-tuan bagi baju ke surau. Itu tanah bendang yang untuk saya tu saya buat surau. Siapa nak turun bendang lah sekarang? Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, datang nisab ni akan tolong kita daripada diazab oleh Allah Ta'ala, diazab oleh malaikat di dalam kubur. Hebat. Kalau dalam Quran diceritakan pada kita tentang masyhudan, apa dia? Peguam bela daripada Allah Ta'ala yang akan tolong kita di akhirat.
Di antaranya ialah inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, orang yang baca Quran sebelum azan subuh. Quran al-fajri sebelum azan subuh, bukan sebelum sembahyang subuh. Kalau sebelum sembahyang subuh, biasa sembahyang pukul 7, bangun 6.45 baca. Tak, sebelum azan subuh, bermakna sebelum pukul 6 lah. Macam mana nak baca Quran? Boleh ambil Quran dan baca. 5 minit baca sebelum azan subuh boleh, no. Kalau Quran. Tapi boleh ambil kaedah yang kedua, kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat lepas baca Fatihah, bacalah ayat-ayat Quran yang kita hafal. Habis-habis pendek qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tuan-tuan hafal Sabihis, bacalah Sabihis pada waktu itu. Tuan-tuan hafal ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tuan-tuan bacalah di dalam salat tahajud pada waktu itu. Kenapa? Kita nak kejar Quran al-fajri kana mashhuda. Orang yang baca Quran, ayat-ayat Quran itu akan menjadi peguam bela pada dia akhirat. Sebab tu tuan-tuan jangan duk minta hanya Tok Imam je baca. Tak apa, Tok Imam baca, aku tak baca apa. Jangan, kita pun kena baca. Bila kita nak baca, waktu kita sembahyang sunat, terutamanya sembahyang sunat sebelum daripada azan subuh. Sunat apa? Sunat apa tuan-tuan? Sunat tahajud. Bacalah ayat panjang-panjang sikit pun tak apa. Ataupun kita baca wal-laili idza yaghsha. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca wal-laili idza yaghsha. Kenapa? Kita nakkan bacaan-bacaan Quran. Ni yang dikatakan Islam ni. Kita jangan jadi iman taklid. Dia dalam iman ni dia ada 5. Iman yang paling teruk taklid. Taklid ni dalam bahasa kita iman. Iman ikut dah, ikut. Tengok kawan ni sembahyang ikut. Hang baca apa mak? Tak kat Fatihah okey tu. Tak okey. Tak okey. Nak kena baca ayat-ayat yang lain lagi. Sembahyang subuh macam mana lafaz dia? Tahu lah. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Sudah. Tu niat mandi wajib. Aku takkan boleh bahasa Melayu. Dok, kena belajar bahasa Arab. Kena belajar walaupun kita kata Allah tak apa, Allah tahu. Betul Allah tahu, tapi kenapa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab? Bermakna Quran itu bila kita baca, dia mesti ada sesuatu yang Allah akan beri. Saya naik bas, saya datang ke KL, biasa naik bas, mudah bagi saya. Orang ustaz tak naik kapal terbang, kan bawa kereta susah-susah. Nak kerja rumah saya nak pergi ke nak pergi ke airport, ada ustaz tu masa sejak naik bas 5 minit pun tak sampai. Nak bawa kereta 9 jam. Cuba bayang nak bawa kereta 9 jam. Letih tuan-tuan. Lebih naik bas. Ambil bas, sekarang ni bas elok yang eksekutifnya tu ambil yang satu seat tu, ambil relax. Masuk aja pukul 11 malam, tidur pukul 5.30 dia kata, "Cik Ustaz, sudah sampai." Senang je. Dulu tuan-tuan ingat tak sewaktu berlakunya aksiden bas dulu ni, saat bas 2 tingkat, putih 2 atas, putih 2 sampai orang jumpa ni kulit kepala melekat di celah bas. Ni berlaku ni di Malaysia. Apa lagi? Macam-macam lah bas ni. Jatuh kau lah, turun daripada Maran Highland tu, jalan yang besar, jalan Simpang Kulai itu besar, boleh terkandah di situ, habis hanap. Gerun waktu tu, gerun tuan-tuan, gerun yang saya pun gerun. Tapi kita balik ke kaedah agama. Apa jua yang kita buat di atas dunia ini, kita ini hak Allah Ta'ala. Macam kita kata kat kawan kita, macam mana Allah sayang pada dia, Allah ambil dia. Waktu tang mati, kita sebut dia kembali kepada Allah. Kenapa waktu tang susah, kita tak nak sebut patut benda ni kita kembali kepada Allah. Tang mati kita kata macam mana dah sampai seru, dah sampai seru, Allah sayang kat dia, Allah ambil dia. Kenapa waktu kita hidup, kita nak buat kebaikan, kita bertemu dengan kejahatan supaya selesaikan kejahatan, kenapa tak kembali kepada Allah Ta'ala? Sebab tu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu biasanya kita sebut pada siapa?
pada orang mati ya. Tapi bila dalam keadaan susah, kita tak nak sebut. Katakanlah tuan-tuan dulu dengar cerita kata Tok Imam tak sihat hari ini, kita pun sebut inna lillahi. Awak mati dia kata Imam, dah tak sihat, sama je. Kita sebut inna lillahi, bertemu kat mati je. Mati dah tak mati, dia tak sihat. Contohnya tuan-tuan tunggu ustaz tak datang, ustaz tak datang, malam ni inna lillahi. Bukan dia mati, tapi kerana sesuatu yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Maka begitu juga dengan kita ni. Bila waktu itu berlaku keadaan yang macam itu, kita balik kepada Allah Ta'ala. Rupanya selama ini kita naik bas, kita pernah baca tak doa? Driver bas tu pernah baca tak doa? Sekurang-kurangnya dia berdoa seorang-seorang. Kok-koklah ada doa ramai-ramai, ada dengan Cina, Hindu dan sebagainya. Mungkin boleh mengganggu mereka. Tak apa, adakah mereka berdoa? Itu persoalan ni. Saya nak cerita kat tuan-tuan, saya pernah belajar Quran di Pakistan. Di Pakistan ni, bas dia banyak bas mini. Bas mini dia bukan bas mini yang macam kita ni. Bas mini keluaran Tata, Hino, bukan. Dia orang punya bas mini semua Toyota Coaster. Bas Coaster ni hebat lah. Toyota Coaster kita bas mini yang ada di Pudu Raya dulu ni, Seri Jaya dulu ni, cat dia Tata, dapat TA itu yang bila tekan dia minyak merasap kelut, asap penuh baju kita. Mereka bah coaster, bah mereka ini tidak ada hak, dia nak lari laju mana tidak ada hak, bermakna tidak ada speed track, tak? Speed track tak ada, kira apa yang bawah ni tu AES lagi jauh tak ada. Dan driver bas ni, dia bukan bawa bas ikut kehendak dia ikut kehendak penumpang. Hari ni kita naik bas ikut kehendak driver bas. Kena driver bas tu jenis laju, kita nak buka laju punya macam naik bas di Kelantan, pakai tak tidur malam. Saya hantar dia belajar di kolej di Kelantan. Dia kata kalau macam ni sudah 3 kali naik bas nak mati kat jalan. Takut. Ada setengah driver bas ni, dia punya bawa bas, kita tidur 5 kali bangun tak sampai-sampai. Bila lah nak sampai? Bas dia kata tak sampai. Naik pukul 11 sampai pukul 9 pagi. Tuan-tuan boleh buat apa dalam bas? Kata nak terkencing ni, 5 kali bangun tak sampai, 5 kali bangun tak sampai. Penting. Tapi driver bas di Pakistan ni, dia bawa bas ikut kehendak penumpang. Dia tak ada loceng, tapi dia boleh ketuk tepi dinding bas. Sekali ketuk, tak, sekali dia berhenti. Ketuk 2 kali, dia berjalan. Ketuk 3 kali, dia laju sikit. Ketuk sekali, ketuk 2 kali, tak. Berapa kali yang kita ketuk? Selama kita ketuk, selama itulah kaki dia akan tekan minyak. Lari sampai pusing minta 2 kali. Saya cerita betul tuan-tuan. Tuan-tuan dia tengok dalam TV ya, Shah Rukh Khan ustaz, saya duduk di tempat saya tahu. Kalau kita sakit perut, nak bagi tahu kepada aku sakit perut, dia tak layan. Tapi bila kita ketuk tepi dinding bas, pam kat 10 kali dia lari tu tuan-tuan, sempat buang air kau macam mana. Kalau tak dia bawa biasa. Tapi dalam sejarah saya tak pernah lagi naik bas 3 tahun. Walau laju macam tu, berlaku kemalangan tak pernah. Itu hebat. Berlaku kemalangan tak pernah. Sampai ada pernah satu bas yang saya naik itu ditahan oleh polis trafik. Dia tak ada lesen. Driver tu tak ada lesen. Dia boleh konon balik lari. Polis trafik tu mula 1 motor. Dia panggil kawan dia sampai 10 motor. Sampai ke sudah tuan-tuan, polis trafik tak boleh likat bas. Dan dia pula tak langgar apa pun dia tak langgar. Dia boleh lalu celah-celah lori, celah-celah kita kata masuk pasar, lalu celah-celah ni keldai-keldai yang duk angkat sayur ni, tak langgar langsung. Saya kata hebat. Tuan-tuan tahu apa rahsia dia? Bukan rahsia dia driver dia lulus daripada F1, tak ada.
Tak ada F1 dah, lesen pun tak ada pun dah F1 apa. Rahsia dia satu yang saya tengok dalam bah dia. Dalam bah dia, bila kita naik akan tersekat tulisan di hadapan bah dia sebesar, saya ingat alif dia besar ni. Tulisan dia alif dia besar ni. Doa naik kenderaan. Sama ada subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ataupun bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata ulama, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata ulama, yang tu doa untuk naik kenderaan yang ada tayar. Tu yang ada tayar lah. Yang kita lah yang ada motor, ada kereta, ada tayar. Tapi perkataan bismillahi majreha wa mursaha ini biasanya digunakan untuk apa? Naik kenderaan yang kita tunggang. Contohnya kuda, contohnya lembu. Tapi yang ada di Pakistan tu tak ditulis perkataan subhanallah, tapi banyak ditulis bismillahi majreha. Memang suruh ni tambah macam ni kuda. Macam ni kuda ni tambah tentang. Tapi tak pernah belakang. Rahsianya kenapa? Doa ditulis di hadapan tu, alif dia besar ni. Tuan-tuan macam mana mata kabut pun boleh baca. Kecuali buta dia tak nampak. Kecuali buta dia tak nampak. Kecuali buta dia tak nampak. Alif dia besar ni, kira besar tuan-tuan. Naik aja nampak. Jadi kita duduk dalam bas tu pendek, bas mini. Bermakna kita duduk dalam bas, secara otomatiknya orang yang duduk dalam bas dia akan baca tulisan tu di hadapan. Kenapa? Lain-lain dinding tidak ada apa-apa tulisan. Jangan meludah, jangan buang sampah daripada tingkap, tak ada tulis. Dia ada tulis doa tu ya. Semua bas ada doa tu dan semua lori ada doa tu. Bila saya fikir-fikir balik, oh, yang ni tak ada di bas yang ada kat Malaysia. Sebab tu berlaku pelanggaran walaupun jalan di Malaysia ini lebuh raya dia besar. Lebuh raya dia besar nak dibandingkan dengan Pakistan punya lebuh raya. Mana ada lebuh raya tuan-tuan? Jalan tak tu daripada zaman Ali Jendah dulu berapa lah. Sampai sekarang tak pernah bertukar. Tapi rahsia dia yang tu. Satu hari saya naik bas. Saya naik tengoklah dia tampal doa kan, biasa kan beli stiker kecil tu bubuh doa kat depan. Dia tampal lah kat depan cermin bas. Saya pun naik tengok. Saya tanya kat driver bas tu, ni abang tampal kan doa ni? Dia kata saya tampal. Dia pergi masjid Jamek tengok ada jual doa ni tampal. Dia doa bubuh ke depan dekat cermin depan. Dia tanya, doa ni abang tahu ke doa apa ni? Tak tahu. Pakai dia beli tampal. Saya pun tolong baca bagi kat dia. Saya nak baca kat tuan-tuan. Dia tengok doa apa dia tulis di tampal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa tuan-tuan? Doa apa? Doa masuk tandas, patut naik bas, tak pernah selamat, syaitan saja tuan-tuan. Doa masuk jambat, bila duduk situ patut bas ni naik, walaupun hebat driver dia tetap belakang sebab syaitan duduk bersama dengan dia. Tu syaitan dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa-apa pun kembalilah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ni, kita duk cerita tentang masyhudah, sesuatu yang bila berlaku di akhirat nanti Allah nak tengok pahala. Yang kedua, yang amalan kita buat sungguh-sungguh. Kenapa? Nak minta dia dijadikan sebagai masyhudah. Dia boleh membantu kita di alam kubur dan di akhirat. Di antara benda yang disebut oleh Nabi ialah apabila kamu diseksa oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat Zabaniyah di dalam neraka, maka datang zikrullah yang kamu pernah sebut dulu di atas dunia menjadi penguat bela pada kamu, selamatkan kamu. Zikrullah. Apa dia zikrullah? Kalimat la ilaha illallah. Ini semua amalan yang cukup mudah.
Zikrullah teruk kan nak sebut, tuan-tuan, tak teruk. Mana teruk dengan kita nak masak teruk lagi. Nak pergi kedai beli barang, beli ni, nak pergi ke kedai pula nak kena bawa kereta balik pula, nak kena potong-potong, nak kena basuh. Zikrullah sebut di mulut Bila nak sebut, duduk sebut la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah bila kita marah ke isteri, la ilaha illallah. Tak faham tu tu je. Astaghfirullah bila tu imam lapar, astaghfirullah tu imam silap. Kita sebut kalimat-kalimat tu di waktu-waktu yang kita lapar, kita sebut. Mudah Allah jadikan kalimat itu nak bagi kita mudah. Supaya yang pertama dapat pahala, yang kedua, dan kalimat itu bila kita banyak sebut, maka di akhirat dia akan menjadi masyhudan. Kata Allah Ta'ala, peguam bela untuk kita selamat, untuk kita diazab. Kerana apa? Kita buat dosa, kita tak bertaubat. Kemudian disebut lagi tasbih. Apa dia tasbih ni? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, tasbih ni ada dua. Satu, kita bertasbih di luar daripada sembahyang. Ada sembahyang tasbih yang dilakukan dan di dalamnya digunakan perkataan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 300 kali yang kita dok buat malam hari raya tu. Tak apa tuan-tuan, Nabi Muhammad dia buat sekurang-kurangnya sebulan, 2 bulan sekali sunat tasbih. Tak apa, kita ambil satu je sunnah Nabi Muhammad buat malam raya. Buat di malam hari raya ni, hari raya nak masuk dah ni, nanti 2-3 bulan lagi ni, 4-5 bulan lagi ni, kita ambil malam hari raya kita buat sunat tasbih. Malam hari raya kita buat sunat tasbih selain daripada malam tahajud, malam-malam Ramadan yang lain. Buat kenapa? Nak ambil sunnah. Tu nak ambil sunnah. Imam Ibnu Abbas, pengarang kitab tafsir, sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi tanya pada dia, wahai Ibnu Abbas, ajarkan pada kami kalimah khafifah, kalimah yang ringan. Kami nak sebut senang aja, tak payah buat teruk-teruk, tapi boleh menyelamatkan badan kami daripada dilayar oleh api neraka, daripada dibakar oleh api neraka, daripada dilayar oleh api neraka. Dia kata paling mudah 5 kalimat yang ringan. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar, yang kelima la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ringan ke berat tuan-tuan? Ringan ke berat? Nak kena tanggung? Tak tanggung apa? Tak tanggung apa? Macam tuan-tuan tengok orang yang suka mengumpat orang. Cuba tengok dia mengumpat, kita kata ya Allah, kita datang cerita jahat orang, mulut dia ringan nak buat jahat. Kenapa kita tak ringankan mulut kita untuk sebut 5 kalimat ini yang disebut oleh Imam Sayyidina Ibnu Abbas ni, Imam Ibnu Abbas ni, sebagai kalimat yang ringan tapi boleh menyelamatkan badan kita ini dilayar di api neraka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuba tuan-tuan sebut dengan saya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya ajak sebut tu supaya tuan-tuan ingat. Kalau tuan-tuan dengar dia, tuan-tuan balik kira, ustaz cerita 5, awak aku kira 3 ya. Jadi bila saya sebut, tuan-tuan pun sebut, dia ingat. Dia ingat macam lagu Dendang Perantau. Mulut kita bersiul dengan lagu tu yang kita tahu, ni lagu Dendang Perantau. Oh, ni lagu dalam cerita Madu 3. Oh, ni lagu dalam cerita sekian-sekian. Jadi mulut kita tu menyebut. Bila tuan-tuan sebut begini, tuan-tuan ikut saya sebut, maka kita boleh ingat, oh, inilah 5 benda. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu sekurang-kurangnya buatlah solat sunat tasbih. Sembahyang inilah dekat dengan Allah, bertasbih lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Maka tasbih yang kita baca itu bukan sekadar dapat pahala, tetapi dia akan datang di akhirat. Nanti kata Nabi akan jumpa dengan malaikat Zabaniyah, bagi tahu kata ni
Tuhan aku selalu berzikir dengan tasbih di atas dunia, maka selamat kita kerana peguam kita dah datang. Oh, peguam Allah Ta'ala ni tak payah nak bayar. Kita puji Allah, dia jadi peguam kita. Peguam di atas dunia kena bayar. Kena bayar. Nak menang bayar mahal sikit. Menang. Kalau tak ada lah. Tuan-tuan kena tahan di JPJ pun kerana mungkin reset kita mati. Masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, kalau kita buat kerja sendiri dalam mahkamah pun, sendiri berhadapan dengan Tok Hakim, belum tentu kita boleh selamat. Tapi kalau ada nasihat daripada peguam, macam ni lah pakcik, mengaku je salah, senang. Bila mengaku je salah, kena kompang 3 hari. Kalau tak mengaku salah, Tok Hakim akan ancak lagi, postpone pergi ke depan lagi 3 bulan, 4 bulan, 2 bulan ke depan. Setiap kali masuk mahkamah kena bayar 300, setahun 1,000. Jadi mengakulah senang 300 dikompang, kemudian dalam masa yang sama boleh buat rayuan, boleh bayar 150. Ada seorang pakcik di kampung saya, dia kena 300 masuk mahkamah. Dia kata tu dia nak bayar 300. Kalau lawan pun tak apa, tak menang. Saya kata kalau lawan, pakcik nak menang apa, duit tak ada. Dan saya memang mampu betul pakcik nak, alai mampu betul. Motor pun nombor tinggal 1 je. Nombor lain habis patah. Tak menang. Elok sangat aku. Dia kata kalau aku lawan tak buat. Nak lawan tak buat, tak payah lah. Ngaku je 300, kemudian buat rayuan 150. Buat rayuan lagi, bagi tahu lah pakcik ni nombor motor pun tak boleh nak beli, takkan nombor 1 je lah. Itu pun ambil yang tulis 1 Malaysia tu sampai. Nah, dia kata tak ada duit. Polis tu dia boleh bagi lagi, terima rayuan, akhirnya motor tu hanya bayar 20 hari je. Polis kata tak apa pakcik, dah saya nak tulis, saya dah tulis dalam resit, pakcik bayar 20. Cukup dah. Selesai. Cukup mudah. Sebab apa? Nasihat daripada peguam. Maka begitu juga kita di akhirat. Kita dapat nasihat daripada peguam. Peguam tolong pergi berkira dengan malaikat zabannya, jangan seksa dia. Dia dulu ni sentiasa berzikir, menyebut nama Allah dan bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu nilainya. Jangan hanya sekadar kita nampak. Saya sebut sekali lagi, jangan sekadar kita nampak, legalah aku ni boleh sembahyang pun okey. Jangan okey saja sembahyang. Adakah sembahyang tu kita jaga sungguh-sungguh? Macam puasa. Okeylah aku puasa. Tapi ya kan puasa kita Allah terima. Kita pergi haji, okeylah pergi haji, pergi umrah. Semuanya akan datang tolong kita di akhirat. Macam puasa, dia akan tolong kita sewaktu kita hidup di padang mahsyar. Dahaga. Kita dahaga, dia datang tolong kita. Kalau umrah dan haji, dia akan datang tolong kita sewaktu kita duduk di padang mahsyar gelap. Kita gelap, duduk gelap di padang mahsyar, gelap gulita. Maka datang haji dan umrah. Haji yang macam mana? Haji mabrur. Tuan-tuan tahu apa makna haji mabrur? Mabrur ni asal perkataan barun. Barun ni baik. Mabrur ni maksudnya baik itu berpanjangan daripada kita duduk di Mekah sampai balik ke tanah air. Oh, tu yang dikatakan mabrur. Kita duduk di Mekah, boleh sembahyang fardu 40 waktu. Balik tanah air, itulah amalan kita 40 waktu. Setiap hari kita sembahyang berjamaah di masjid atau di surau. Kerana kita tak ada apa-apa saja, kita pun datang masjid, datang surau, berjamaah. Mabrur kita. Kita duduk di Mekah. Orang perempuan duduk di Mekah. Oi, pakai telekung ni. Pakai telekung 24 jam. Kadang-kadang dia tidur atas katil telekung. Masuk bilik air pakai telekung. Orang Malaysia mana ada orang lain yang kenal orang Malaysia tu sebab telekung. Dia tulis di belakang ni Malaysia. Takkan orang bojor. Dia pergi hotel nak makan sarapan, telekung. Sembahyang, telekung. Masuk jamban, telekung. Jalan dengan suami, telekung. Telekung 24 jam. Balik-balik Malaysia, sidai telekung tu tak pakai, dah tidur. Dia kata, aku boleh pergi Mekah. Alhamdulillah lah, duit boleh belajar pergi Mekah, Ustaz. Allah tak kira. Sebab apa? Haji dia tak mabrur. Bila haji tak mabrur, bolehlah dapat pahala pergi haji. Macam pahala berjihad fisabilillah. Kita nak pergi ke Palestin, nak lawan dengan pokok Israel, kita tak mampu. Pergi
pergi buat haji dapat pahala jihad, tapi haji kita tak boleh menjadi peguam bela pada kita di akhirat. Sebab apa? Tak mabrur. Umrah maghfurah, umrah bukan mabrur. Umrah ni dipanggil maghfurah. Orang buat umrah diberikan keampunan. Bila pergi umrah ni maksudnya ziarah. Kita ziarah makam Nabi Muhammad, kita ziarah kita tawaf di Kaabah, kita ziarah Safa dan Marwah, tengok bagaimana susahnya Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim, nak cari air bagi kat anaknya Ismail di tengah panas. Dulu, sekarang tak panas ke, tu buah bumbung. Tahu package umrah ni bukan setakat 5-6 ribu, ada yang 100 ribu. Malah saya jumpa dengan saya khutbah di masjid Bukit Lancung Putra Hai. Habis tu makan dengan seorang datuk. Dia kata, saya bawa ni pergi umrah Ustaz. Berapa package tu? Package 100 ribu. Apa hebat 100 ribu dengan biasa? Dia kata 100 ribu ni kita sampai-sampai limousine Nabi. Limousine Nabi di hotel. Dan duduk di hotel pun makan lebih sikit lah daripada orang. Bukan lebih sedap sikit lah. Bilik pun duduk seorang, apa semua begitu begini. Lepas tu saya kata, pergi masuk Masjidil Haram tu apa special? Yang bila ambil 100 ribu, dia kata masuk Masjidil Haram biasa, tawaf biasa. Oh, saya ingat pun naik helikopter lah tu sendiri. Tak payah lah nak duduk sesok dengan orang. Jadi bila masuk Masjidil Haram, pusing macam mana orang lain ambil yang 3 ribu juga lah. Ambil 100 ribu, saya ingat kau datuk naik helikopter, pusing 3 kali relay, orang lain punya panas kat bawah. Dia kata, sama pusing macam tu juga. Saya kata, kalau lah duit 100 ribu kita ambil bagi ke surau, bagi ke tempat-tempat wakaf kepada fakir miskin, bagi ke sekolah-sekolah agama, pahala berpanjangan sampai ke akhirat. Guna 10 ribu je pergi umrah, 90 ribu bagilah pada orang-orang susah, bagi ke anak-anak yatim. Allah, amal anak-anak yatim yang susah hari ini. Ramai keluarga yang miskin. Bila miskin, mereka tak boleh taat pada Allah Ta'ala. Sebab itu kerja 24 jam, minta sedekah 24 jam. Bagi ke mereka syaratnya, kamu pergilah sembahyang. Berapa ramai orang boleh buat macam tu. Saya kata dia senyap, kita insyaAllah tengoklah lepas-lepas daripada ni. 100 ribu macam nanti naik limousine lama. Kalau kita naik kereta sampai naik limousine, okey lah limousine 4 tayar, kereta pun bah lagi banyak tayar. Tuan-tuan naik limousine 4 tayar, saya dah naik bah 6 tayar. Ni malam ni saya naik bah 2 tingkat, saya duduk tingkat atas sekali, lagi banyak tayar 10. Belakang 8, 2, 4, 7. Ada driver lagi, pilot, co-pilot pun ada. Ini hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu haji dan umrah, haji yang mabrur, berpandangan baik dia sampai kita balik. Umrah kita pergi tengok sejarah kehidupan teruknya Rasulullah berperang di perang Uhud, naik bukit Uhud, kita berdoa, ya Allah, bagilah hidup aku tidak seujian Rasulullah, bagilah hidup aku lebih senang dan boleh beramal dengan agama. Itu dipanggil umrah yang maghfurah. Umrah yang maghfurah. Akhirnya umrah tadi bukan sekadar kita diampunkan oleh Allah, dia datang di akhirat, dia akan menolong kita bila kita duduk di padang mahsyar gelap, diberinya cahaya, dibawanya cahaya, bagi kita duduk dalam keadaan tempat kita itu bercahaya. Kemudian disebut lagi, kamu orang mukmin, kata Nabi, duduk bersama dengan orang mukmin, ditakdirkan kamu duduk dengan orang mukmin di akhirat. Tapi masalahnya kamu tak boleh bercakap. Kita orang mukmin, kita sembahyang, pergi di akhirat mungkin kita buat dosa, kita tak minta ampun pada Allah, kita tak boleh bercakap. Bila kita tak boleh bercakap, maka yang akan datang, yang akan datang bagi kita izin untuk bercakap, apa dia? Datang silaturahim. Silaturahim, hubungan-hubungan yang baik di kalangan kita, dia datang nanti. Di dunia kita buat dapat pahala, di akhirat orang silaturahim di dunia, Nabi kata dia panjang umur, wala yazidu fil umri illa bi. Siapa yang nak panjang umur buat dua benda, sedekah dengan silaturahim. Kalau di akhirat silaturahim dia datang, dia bagi kita supaya kita boleh bercakap dengan orang sekeliling. Mungkin dosa kita buat atas dunia, kita mengumpat, orang tak sempat minta maaf pada dia, tak sempat bertaubat, kita tak boleh cakap.
Ini cerita orang mukmin ni. Tak payah cerita lah orang yang buat maksiat, orang mukmin yang macam kita pergi akhirat kerana dosa yang kita buat, tak ada cakap. Tapi silaturahim datang. Selalu saya sebut kat tuan-tuan, dalam konteks silaturahim ini, kalau hari ini orang pegang kena pergi ziarah orang di rumah dia, kita nak pergi ziarah orang rumah dia, dia datang ziarah rumah kita, susah tuan-tuan. Dalam konteks hari ini, silaturahim yang paling mudah, tuan-tuan datang surau, tuan-tuan boleh dengar kuliah, yang tu adalah silaturahim yang paling baik. Kalau kita berjumpa kawan-kawan di rumah, kita cerita panjang, semua nak cerita. Walau cerita elok, kemudian kutu ni cerita nombor 4 ni dosa. Berbeza dengan tuan-tuan datang kuliah, tempat yang bersih, suci. Tuan-tuan datang kuliah, silaturahim dengan saya. Saya duduk dengan tuan-tuan bagi kuliah berapa lama? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Dalam setahun lebih, tuan-tuan pernah ajak saya pergi rumah tuan-tuan? Sudah. Saya tu ajak tuan-tuan pergi pergi, tuan-tuan aja bagi alasan sakit lutut lah Ustaz, isteri tinggal seorang lah, saya nak pergi tempat lain, nak pergi kebun lah, begitu beginilah projek tu lah. Saya ajak tuan-tuan nak pergi, dan tuan-tuan pula tak nak ajak saya pergi rumah tuan-tuan. Bukan dong, kenapa rumah tuan-tuan sebelah tu? Kalau ni kita ajak. Sudah. Lagi terasa kan? Semua terasa semua sekali. Semua. Jadi ada mu'in ya. Dan saya pun tak minta, tapi silaturahim yang saya boleh duduk dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh percaya dengan saya. Setahun lebih saya duduk dengan tuan-tuan. Saya pula percaya bila sebut SS5A, saya percaya. Kuliah muslimat saya datang walau saya tak kenal. Saya datang kuliah maghrib dengan tuan-tuan walau saya tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan pun percaya pada saya, tuan-tuan dengar kuliah saya. Yang tu silaturahim yang paling baik. Sebab tu datang silaturahim di surau ini cukup baik. Sebab apa? Kita tak buat dosa. Kita tak buat dosa. Buktinya yang duk bercakap saya seorang. Saya seorang yang bercakap tentang dengar yang lena. Tuan-tuan tak dosa. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok ustaz-ustaz yang buat kuliah. Kadang-kadang dia terkata ke orang. Macam malam ni saya terkata ke orang. Tapi di akhir kuliah saya akan sebut minta maaf banyak-banyak. Itu dipanggil istighfar. Ataupun digunakan perkataan Astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan tengok tu imam masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Tuan-tuan tahu perkataan apa tu? Dia kata apa? Wahai Tuhan, saya minta ampun padamu ya Allah kalau perkataan aku silap dalam aku berkhutbah. Allah berikan ampunan sebab dia seorang dia cakap. Oh, duduk di surau ni senang, makan pun tak payah. Sebab apa? Surau sedia makan. Tahu malam ni ada. Tak ada sebab tuan-tuan tak bawa. Kalau tuan-tuan bawa ada. Tunggu surau bagi dah banyak sikit. Nak tabung tu sekali 50. Barulah mengurusi Haji Rosli kita sedap sikit. Itu makan kuih kari pak dia kata letih. Sekali-sekala brand cabut 50 banyak sikit. Ya. Kita nak cerita senang. Hubung silaturahim di surau cukup senang. Pinggan tak payah basuh. Hubung dalam sinki. Nanti haji basuh. Haji kita. Nanti haji kita basuh. Kan? Orang tolong basuh. Sampah kita buang. Nanti orang tolong sapu. Senang. Nak makan, nak minum, muslimat tolong buat, kita pergi minum. Kalau di rumah susah, kita nak pergi kedai mamak beli makan. Sebab tu silaturahim datang surau cukup baik. Mana tak payahlah panggil saya pergi rumah. Tak payah panggil pergi rumah. Datang kuliah pun dah dikira kita dah menghubungkan silaturahim cukup baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu cerita sebagai penutup. Saya nak kena balik pula ni. Nak cerita bahawa peguam bela Allah Ta'ala bukan sekadar di akhirat, tapi di dunia lagi Allah tolong. Nabi Nuh alaihi salam, waktu Allah perintahkan dia buat kapal. Nabi Nuh kata apa? Aku tak tahulah tentang apa kapal. Dia tak tahu. Mana ada di zamannya kapal. Allah kata apa dalam surah Hud? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh,
buatlah kapal, kami akan perhati tengok, kata Allah, dan kami akan mewahyukan kepada kamu dengan turunnya malaikat tolong kamu. Jadi malaikat Jibril turun pada waktu itu, perintah Nabi Nuh cari batang kayu dan angkat batang kayu, bawa di atas sebuah bukit, letak di sana, kita akan buat kapal di sana. Nabi Nuh kata nak cari mana lah batang kayu. Malaikat Jibril turunkan wahyu, turunkan pada dia, bagi tahu pergi dalam hutan. Oh, suruh dalam hutan. Dia kata, ya Nabi Nuh, dia tak pernah benda yang macam tu. Masuk hutan jumpa batang kayu, dipotong batang kayu, masalah nak bawa naik atas bukit. Bila nak bawa naik ke atas bukit, jadi masalah. Siapa nak bawa naik batang kayu besar? Dia orang hanya mempunyai 80 orang saja, macam kita ni. 80 orang saja yang boleh nak bawa naik ke 80 orang. Kayu badak besar. Jibril kata, macam ni, buka tender. Siapa-siapa yang boleh angkat kayu ni naik atas bukit tu, kita bagi upah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah, dia kata, saya boleh angkat, tapi apa upah nak bagi? Nabi Nuh tanya, kamu nak apa? Dia kata, upah saya sekali makan roti sekali makan sebanyak 3 kereta lembu. Nabi Nuh kata, tak apa, aku bagi tender tu, buka, hang terima, angkat kayu ni. Kawan ni bila dibuka tender, dia boleh buat benda tu, naik ke atas bukit, dan dia pun turun minta kat Nabi Nuh. Mana dia upah yang kata nak bagi? Nabi Nuh keluarkan daripada poket dia 3 keping roti. Macam kita, kata sampai 3 liter lembu, ni 3 keping roti, dia bohong ni. Nabi Nuh kata apa? Kul wasabbillah, makan roti ni bacalah dengan nama Allah, baca bismillah. Si kawan ni makan, sebelum makan roti dia baca bismillah. Dia makan sekeping, 2 keping lagi dia bagi kat Nabi Nuh. Dia kata, saya dah kenyang dah, alhamdulillah, dah kenyang dah dengan berkat baca bismillah. Sebab tu kalau tuan-tuan bekerja tak pernah cukup rezeki, duk kerja je tak pernah cukup, nak datang surau tak sempat, nak sembahyang tak sempat. Mungkin yang kita makan, rezeki yang kita dapat, kita tak pernah mulakan dengan bismillah. Macam cerita kawan tadi yang besok dia makan pagi saja 3 kereta lembu sebab tak nak baca bismillah. Tuan-tuan tahu nama dia apa? Nama dia on. Saya cerita dah juga tuan-tuan, kata ni on oti sekam oti. Balik sekali lagi ni bagi nama kat cucu on. Dari dalam Malaysia, itulah satu-satunya nama yang ada. Kemudian bila kayu itu dah naik letak di atas bukit, Nabi Nuh tanya, ni nak buat macam mana? Tak tahu nak buat. Nabi Nuh tak tahu. Oleh kerana Allah kata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, kami akan wahyukan kemudahan kepada kamu untuk buat. Malaikat Jibril kata apa? Potong kayu ni menjadi papan sebanyak 124,000 keping. Dan kamu akan dapat setiap daripada kepingan 124,000 itu terdapat nama-nama Nabi. Nabi Nuh kata, saya boleh potong, kami boleh potong, tapi saya tak tahu nama Nabi. Nabi Nuh tak tahu nama Nabi. Tak apa, kamu buat kerja potong kayu, aku akan bagi tahu setiap helaian kayu itu ada nama Nabi. Daripada Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, dia punya nama pun dia tak tahu. Tulis Nuh alaihi salam di kayu tu, dia pun tak tahu. Sehinggalah 124,000 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi dan Rasul kita ni, ingat nama Rasul 25 Rasul, ni 124,000 Nabi dan Rasul ditulis semua, dan dapatlah 124,000 keping. Dan kata Jibril, kamu susunlah 124,000 keping, susun dekat-dekat dan paku dia supaya dia boleh disusun dekat-dekat rapat. Bila rapat betul-betul, maka dia telah menjadi sebuah kapal yang besar 124,000 keping. Kapal tersiap hasil daripada disusun. Akhirnya kata Jibril, oleh kerana terdapat di kapal ini nama-nama yang Allah kasih para Nabi dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang duduk di dalam kapal ini selamat. Nak cerita ke kita, apa-apa jua amalan yang kita nak buat, kita mintalah pada Allah Ta'ala
nescaya Allah akan hantar pertolongan melalui para malaikat. Tuan-tuan nak jumpa tak malaikat? Nak jumpa? Nak jumpa malaikat, saya nak bagi satu jalan lah boleh jumpa. Nak try malam ni, boleh? Malam ni nak tidur malam, baca surah Al-Kahfi ayat 5 yang terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai habis. Bila habis dia baca ayat itu, angkat tangan, ya Allah, bangunkan saya pada pukul 5:30 pagi, contoh. Kemudian dalam masa yang sama tuan-tuan kunci jam 5:30 pagi. Pagi besok 5:30 pagi akan datang malaikat kejut kita. Dan datang malaikat itu pula, dia bukan datang dalam rupa dia yang asal. Sebab Nabi sebut malaikat di sayap dia saja, sejauh mata memandang dia tak naik dengan sayap yang besar itu. Dia ingat kalau kita bangun, kalau kita buka, saya ingat demam 3 hari. Dia akan datang menyerupai orang-orang yang kita kasih, anak kita, suami kita, orang yang kita kasih akan datang kejut kita. Kadang-kadang dia datang berbentuk anak kita, dia datang kejut kita. Yang kita pun bangun, masuk bilik air, pergi tengok di bilik, anak kita duduk tidur lagi. Tadi yang kejut aku, hang tidur balik. Yang kejut tadi bukan anak kita, malaikat. Tuan-tuan try test. Tuan-tuan boleh tengok malaikat kejut 5:30 ikut jam malaikat, bukan ikut jam kita. 5:30 tu dia akan datang kejut. Kita bangun, baru jam kita akan bunyi tek 5:30. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya nak bangun mudah. Dia baca ayat tu tadi sebut ya. Saya nak bangun 4:25. Macam kalau saya kuliah di Kelang, dia kena kampung padat, nak kena bangun pukul 4:30 lah, nak mandi-mandi begitu. Pukul 5 nak kena tolong. Kan boleh 5:30 sampai orang dah habis sembahyang subuh, tak mau. Kita nak buat-buat, kita sampai kita boleh jadi imam, seronok sikit jemaah. Kita bangun awal, ni kadang-kadang malam balik sembah begitu-begini, jumpa orang tu, kadang-kadang pukul 1 boleh tidur, dah senang nak bangun. Pukul 4:25 dia datang kejut. Kadang-kadang dia cucuk perut kita, jentiknya hidung. Jangan apa-apa, kita bangun. Tapi kalaulah dia kejut tuan-tuan, waktu jam yang tuan-tuan nak bangun, tuan-tuan tak bangun, malam kedua, malam seterusnya dia tak akan datang lagi. Sebab apa? Dia pun tahu merajuk dia. Ni kalau tuan-tuan nak tengok lah, nak try test malam ni, InsyaAllah dia tak datang macam keadaan yang Nabi sebut, sayapnya sejauh mata memandang. Tak akan datang. Sebab itulah kita minta lah apa-apa pun pada Allah, Allah akan hantar sampai malaikat untuk menolong kita. Wallahualam. Cukup sekadar itu. Yang baik kepada Allah, yang paling baik Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw